mengaku dia adalah ex-husband saya. Dan saya ni sebenarnya dah kahwin dengan dia, dah ada anak. Bila sendirian terbayang wajahmu, bila kerinduan terasa cintamu, bila keresahan ingin ku dibelai sepenuh kasih dan sayang. Lagu tu lagu meroyan juga aku. Lagu meroyan. Dia macam menagih cinta. Manalah surat saya tak ada. Rasa-rasa senyum. Kalau dapat surat satu tu saya rasa macam wah, seronok nak buka surat. Tapi masa saya dah keluar TV semua, masa pertandingan dah quarter final mana, so saya dapat itulah kad raya berguni-guni. Sampai postman cakap dengan bapak saya, Pak Cik ambil sendiri boleh tak, saya dah tak larang. Tiada ku tangis lagi suatu kehilangan. Sesuai benar lah dengan vokal tak ingin merayu-rayu dalam kepiluan. Itu lagu dia. Betul. Lagu tu Siapa nyanyi lagu tu? Lagu tu dinyanyikan oleh Elizabeth. Lama lah. Bukan Elizabeth Stan Bukan. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam Borak Sini Habis Sini bersama dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi yang pernah mencetuskan fenomena di zaman 80-an, 90-an gitu. Kalau di zaman itu ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, pastinya beliau merupakan artis yang diperkatakan ramai ketika itu dan sampai sekarang masih lagi berdiri kukuh dalam persada seni tanah air. Memperkenalkan kepada korang semua, kalau korang dengar lagu intro untuk Borak Sini Habis Sini, kenal dengan suara itu, menampilkan di studio Budi Channel untuk Borak Sini Habis Sini, kakak kita Ramlah Ram in the house. Akak, apa cerita? Apa cerita? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Budi. Sihat sekarang? Sihat, Alhamdulillah. Walaupun kita masih lagi dibelenggu dengan COVID-19 ini, akak masih lagi aktif dan kalau nak kira berapa tahun di dalam industri seni hiburan ni? Semenjak tahun 86 lagi. 86 hingga sekarang. Lebih kurang 36 tahun. Dalam tempoh yang begitu lama itu pastinya banyak sekali kisah-kisah suka duka, liku-liku kehidupan yang dilalui oleh anak seni yang bernama Ramlah Ram. Itu yang kita nak panggil akak di Borak Sini Habis Sini. Kita selongkar, bukan selongkar lah, kita mengimbas kembali kenangan, mengusik jiwa orang kata. Sudah tentu banyak sekali lagu-lagu yang dihasilkan yang menjadi siulan anak-anak muda, sampai dari dulu sampai sekarang masih lagi orang kata berkumandang lagu beliau di corong-corong radio. Jadi kita nak berceritalah tentang latar belakang sedikit lah, latar belakang. Saya berasal dari Muar Johor. Dan saya ada 6 orang adik-beradik. Ada 4 lelaki dan juga 2 perempuan. Saya ada 2 je perempuan dalam adik-beradik saya dan juga kakak saya. Jadi saya ni memang daripada kecil lah, sebab memang suka menyanyi lah. Sebab sebab saya punya arwah bapa saya dan juga arwah Pak Hitam, saya panggil Pak Hitam lah kalau di Johor, sebab dia kira bapa saudara saya, kira abang pada bapa saya. Dia orang ada satu, kalau di Johor tu ada kumpulan Ghazal. Kalau kumpulan tradisional, kumpulan Ghazal kan. Jadi di situ dan saya memang maknanya dari keluarga yang berdarah seni, memang semua minati seni. Daripada saya punya macam sebelah sepupu saya juga. Jadi bila daripada situ saya dah mendengar dah dia orang masa setiap macam kalau Ghazal ni dia orang ada latihan kat rumah. Masa saya sekolah dulu, saya akan mengikut
kumpulan Ghazal dan juga saya akan ikut band polis MUA untuk menyanyi di rumah-rumah kenduri kahwin, di majlis pembukaan balai polis. So di situ saya mengasah bakat saya bila bapa saya nampak tentang bakat saya ni. Jadi daripada situlah saya mula waktu menyanyi, untuk itu ada latihan diri saya untuk menghadapi orang ramai. Orang ramai di pentas. Jadi di pentas maksudnya saya mula menyanyi. Saya mula menyanyi pada, nak ikutkan saya mula menyanyi rumah kawan tu sebelum tu lagi. Umur saya 10 tahun. 10 tahun saya. Darjah 4 tu Kak? Maksudnya masa tu belum lah lagi jadi macam pemenda nak pergi untuk menyanyi umur orang kahwin kan. Masa 10 tahun. Dan mak saya pun masa tu agak macam dia tak berapa, bukan dia, masa tu saya tak faham. Saya fikirkan mak saya ni macam tak suka saya menyanyi. Tapi sebenarnya saya faham sekarang, sebab dia tak suka saya mencampur aduk. Masa tu masih belajar, masih sekolah. Jadi dia takut saya ni macam akan lupakan pelajaran. Jadi maksudnya akan ingat nak menyanyi je. Agaknya itu pada awalnya mak saya agak selalu jugalah bila saya dah macam bersekolah menengah. Jadi masa tu saya dah besar sikit. Jadi bila saya ikut ke rumah-rumah orang kahwin menyanyi, kadang-kadang mak saya juga, saya dengar dengan bapak saya macam tak berapa setujulah dengan abah untuk bawa saya ke nyanyi kat rumah-rumah orang kahwin semua kan. Tapi tak adalah sampai mak saya tu melarang sangat. Cuma adalah teguran daripada mak saya tu yang cakap dengan bapak saya, jangan terlalu itukan saya untuk menyanyi semua kan. Dia takut mungkin saya lupa pada belajar agaknya lah. Itulah awalnya. Jadi daripada situ saya banyak melatih diri saya untuk menyanyi. Jadi kawan-kawan saya kalau dekat sekolah tu memang dah tahulah. Jadi macam segala pertandingan, segala apa jadi di sekolah ni, saya memang semua kawan-kawan saya dah tahulah, cikgu-cikgu sekolah saya memang dah tahu dah saya ni memang suka menyanyi, dan selalu pertandingannya saya akan menang di sekolah itu semua. Sampailah saya satu ketika ada pertandingan. Kalau akak masih ingat lagi, lagu manakah yang menjadi siulan anak muda yang menjadi hit song yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram ketika itu? Saya sebenarnya semua lagu yang zaman tu siapa yang famous? Datuk Sharif Aini. Antara lagu-lagu dia, bila saya ni sebenarnya saya akan jadi orang yang mula-mula untuk tahu lagu apa baru yang keluar. So kadang-kadang bukannya kalah wartawan ni. Saya akan tunggu. Kalau sekiranya saya menyukai seorang penyanyi tu, saya akan tunggu bila album dia first keluar, dan saya nak orang yang pertama sekali tahu dan hafal lagu ni. Maksudnya itu contohnya saya lagu contoh Francisca Peter semasa tu. Jadi lagu-lagu dia yang yang baru keluar semualah saya rasa, bukan saja yang kasih satu lagu, nyanyi satu lagu yang menjadi siulan masa itu. Lagu apa? Lagu Francisca Peter ke? Francisca Peter masa saya dah macam aku bagai seorang pendatang. Ataupun lagu dia mula-mula kan, aku selalu memikirkannya. Duet bersama dengan Roy. Siapa dia sebelum daku. Itu antara lagu yang saya suka lah. Antaranya. Sebab saya kalau tengok dalam pertandingan, saya memang banyak memilih lagu-lagu Francisca Peter. Pertandingan yang menjadi titik tolak akak Ramlah Ram di pesada seni, iaitu Bintang RTM, menjadi satu platform di mana memberikan peluang untuk Ramlah Ram berdiri teguh ketika itu. Mungkin boleh ceritakan sedikit kenapa memilih Bintang RTM? Adakah satu-satunya pertandingan yang gah masa itu ataupun macam mana? Yalah, kalau orang yang masih di zaman tu mestilah tahu kan. Tapi kalau masih yang sekarang maybe tak tahu, sebab dulu tak ada pertandingan yang banyak macam sekarang ni. Dulu macam pertandingan Bintang RTM ni memang pertandingan yang ditunggu-tunggu. Maksudnya antara yang biasa kita tengok Datuk Jamal Abdillah, yang lahir daripada pertandingan Bintang RTM kan, macam arwah Sudirman Haji Arsyad, itu antara kelahiran Bintang RTM lah. Dia bagi saya. Jadi pada masa tu pertandingan tu memang salah satu pertandingan yang megah lah. Jadi masa tu saya agak tak ada confident lah untuk nak masuk pertandingan ni. Sebab malulah saya tinggal di sebuah kampung dekat Kampung Kesang, nama kampung saya dekat situ. So saya rasa macam confident tu tak ada pada diri saya untuk saya masuk pertandingan besar macam ni. So saya rasa macam alamak,
kat sana di Kuala Lumpur mesti ramai lagi orang-orang yang lebih pandai menyanyi, lebih banyak pengalaman daripada saya. So saya macam rasa tak ada confident. Tapi oleh kerana abang saya yang sulung ni, dia yang mendorong saya tahu. Macam dia cakap, banyaklah kawan saya suruh pergi apa semua kan. Tapi tak pernah. Tapi yang menguatkan hati saya untuk pergi tu adalah abang saya. Abang saya pernah cakap, sebab dulu abang saya ni bila duduk-duduk dengan saya, main gitar. Dulu macam abang saya ni sampai gitar pun buat sendiri tau. Sebab kita ni bukan asal daripada keluarga yang senang, boleh beli semua benda yang kita nak. Dan abang buat gitar sendiri, dia saya nyanyi. Jadi abang ni macam sukalah tengok saya berjaya. Jadi dia macam kata pergilah. Dia nak tengok saya menyanyi walaupun sekali. Dia kata menang kalah tu jangan kira lah, tapi dia nak tengok, kalau boleh nak tengok saya sekali menyanyi di TV, walaupun sekali. Jadi dia kerana pasal abang saya ni macam tertinggal nak saya menyanyi tu. Jadi saya pergi senyap-senyap tau, audition. Pergi audition minta ATM ni senyap-senyap tanpa family tahu. Saya pergilah datang sendiri daripada rumah. Sebab tu audition saya, kalau dulu pertandingan ni, okey, kalau minta ATM ni dia akan buat, dia mengikut kawasan selatan. Kawasan selatan tu adalah di Johor dan Melaka. Kemudian ada di kawasan Pantai Timur. Kemudian setiap pada peringkat awal ni kita akan ada audition di stesen radio situ. So saya yang paling dekat dia stesen radio di Melaka. Jadi saya pergi ke situ lah tanpa ada kawan saya pergi seorang-seorang saja. Sebab pergi kat situ. Dan jadi ceritanya saya hampir-hampir balik. Sebab dia buat masa tu pertandingan tu dia buat 3 hari. Pagi dan juga sebelah petang. Jadi ada 3 hari. So saya pergilah dalam satu hari. Saya tak ingat hari yang pertama ke kedua ke, saya tak ingat. Tapi saya pergi. Saya pergi punyalah ramai. Itu sebelah pagi saja. Itu satu hari yang saya pergi. Daripada tempat guard tu sampai naik ke depan tu orang queue dengan ramai. Ya Allah, saya dah masuk ni. Dah masuk. Terus sebelah saya tengok ramai. So tak ada orang. Saya tak ada kawan yang nak kuatkan semangat saya. Saya tak ada family sebab saya memang tak bercakap dengan orang. Pergi. Tak ada pergi senyap kan. So saya macam rasa, alamak, boleh ke ni? Boleh ke saya dapat ni? Sedang kau tengok ramai ni semua orang dengan praktis nyanyi dekat luar tu lah. Macam saya ni pergi. Lepas tu saya nak balik. Saya pun pergi. Masa tu pukul berapa dah nak balik? Sebab saya masuk je, bila saya tengok ramai, hati saya jadi macam, alamak, dapat ke tak? Saya tak yakin Tak yakin. Memang saya pada mula tadi saya cakap saya tak yakin. Dan saya kata nak balik. Saya pun balik. Sekiranya nak ambil IC kita lah. So kat depan kan mesti kita tinggal IC kita. Dapat satu pas untuk masuk di ATM semua kan. So saya pun pergi. Saya apa ni yang pakcik guard tu panggil saya, kenapa nak balik? Sebab dia tahu saya nak pergi untuk audition. Kenapa nak balik? Dia cakap, tak nak lah pakcik, saya rasa tak dapat lah saya pakcik, ramai sangat, ini pun satu hari ramai sangat. Apa tu pakcik tu cakap dengan saya, tak, janganlah macam tu, cubalah. Dia kata, kan mana tahu rezeki kita tak tahu. Saya terfikir balik, yelah, saya cubalah. Saya tak jadi balik. So di situlah tu saya kata, di mana saja pakcik tu berada, saya nak ucapkan terima kasih kat pakcik tu. Kalau tak kerana pakcik tu menghalang saya balik, saya rasa tak adalah ram-ram kat sini kot. Jadikan cerita kan. Pakcik tu masih ada lagi ke tak ni? Kita nak ucapkan terima kasih pada pakcik tu. Saya pun tak tahu nama dia siapa, sebab dia order shift. Kalau tidak kerana pakcik tu rasanya saya pun tak jumpa dengan ram-ram sekarang ni. Itu ada cerita tu, tak tahu kan. Habis tu sekali saya pun pergi balik lah. So tak jadilah balik tu cerita dia. So audition lah. Tu peringkat dia. Masa tu nyanyi lagu apa? Saya nyanyi sebab masa tu kita ada pilihan lagu lah. Dia kan list down lagu apa-apa yang kita kena nyanyi. So kita kena berdiri di situ lah. So cakap, okay, saya kata contoh, saya Ramlah binti Ram, daripada Kesamua Johor, saya akan menyampaikan lagu ni. So saya akan menyampaikan lagu masa tu, Hati Sepi Seorang Perempuan. Lagu itu, tiada ku tangis lagi suatu kehilangan. Sesuai benar lah dengan vokal. Tak ingin merayu-rayu dalam kepiluan. Itu lagu dia. Betul. Lagu tu, okay. Siapa nyanyi lagu tu? Lagu tu dinyanyikan oleh Elizabeth. Lama lah. Bukan Elizabeth Tan Bukan. Sekarang kita ada Elizabeth Tan. Dulu kita ada Elizabeth juga. Linda Elizabeth. Wow, kena cari tu lagu tu. Ni saya ada buat balik sebenarnya lagu tu sebab sempena, sebab saya ingatkan saya audition lagu tu. Lagu ni adalah ciptaan Datuk Mat Nawab juga. Sebab awal dia tu ada listed tu. Jadi itu antara lagu yang saya pilih untuk audition lah. So saya tengok orang ni ada satu yang buatkan saya rasa risau juga. Bila orang cakap, ini datang jauh-jauh ni, nyanyi satu line, dua line, buzzer akan bunyi bad, menandakan okay, stop nyanyi, okay, sudah. Maknanya tapi saya tengok ada nyanyi baru nak dua perkataan bad. Habis saya cakap, alamak, macam mana ni? So saya pun dengan tu pun pergi menyanyi. So saya nyanyi. So
Saya dapat habis satu lagu tu, saya tak bunyi-bunyi pun Fazal ni, tak bunyi-bunyi. Macam mana nak? Saya nyanyi terus nyanyi dah. Yang saya terdengar ada satu suara je lepas saya nyanyi, cerah masa depan. So itu je saya dengar lah. Mungkin pada dia, saya akan dapat. Saya tak tahulah. Juri masa tu? Tak ada juri, tapi dia macam kalau yang menunggu tu, dalam 10 orang yang akan menunggu kemudian tu akan ada dekat dalam tu lah. So yang tu mungkin dia punya orang-orang kat situ, ataupun orang-orang yang bersama-sama kita untuk tandingan tu lah. Itu cerah masa depan tu doa ya. Itulah doa lah daripada semua orang. So itulah peringkat dulu. Okey, setiap keputusan akan dihantar melalui telegram, bukan telegram kat phone sekarang ni tau. Dulu telegram ni, tahu tak, macam post yang ditulis untuk satu-satu berita atau kecemasan kita sampai cepat. Sebelum ada aplikasi telegram dekat phone. Dulu phone pun tak ada. Ada telegram dulu yang manual Dulu dia macam kira mesej singkat, macam post lah, dia akan type sampai dengan kita macam dengan cepat post. Satu hari yang sama Jadi itu untuk macam emergency. Kalau untuk nak menghubungkan pasal sakit, pasal kematian, pasal apa. Jadi kita akan dihubungi melalui itu. So setiap peringkat akan sampai melalui telegram. Telegram pada surat. Budak-budak BBNU tahulah tahu. orang zaman dulu macam mana kan. Sebab dulu rumah korang pun lahir-lahir terus telegram betul. dekat application phone. Ni tak ada, okey. So nak sampai telegram sampai tu berdebar. Sebab setiap family biasanya bukannya nak dapat telegram tu mesti benda-benda yang emergency, benda-benda. Jadi semua terkejut lah. Kenapa ada telegram atas nama saya ni? Sebab saya tak beritahu pun semua pasal ni kan. So diorang semua bergerumal dekat saya nak tengok apa. Termasuk ayah. Bila masa saya termasuk tengok. Saya dapat, dari semua orang suka lah sebenarnya. Saya dapat masa, tapi cuma dia orang tak tahu awal saya bila masa saya pergi audition semua kan. So dapat masuk ke peringkat awal. So saya berjaya. And then begitulah seterusnya. Sampailah final. Okey Kak, mungkin Akak cerita lebih lanjut sedikit lah tentang masa final, apa yang berlaku. Katanya ada surat ugutan masa tu. Itu tu saya tahu sampai sekarang ni. Saya pun tak tahu dari mana datangnya, daripada telegram tu. And then bila nak pergi ke final, bila saya dah diumumkan, jadi bila masa tu kita dah ada semua write up di paper semualah, ada yang dah terpilih ke final. Jadi orang dah tahulah kita akan pergi ke final. Masa tu publicity amat meluas. Jadi masa tu kita dah kira dah dikenali lah, sebab dah keluar TV masa tu. Masa peringkat semi-final dan quarter final kita dah ada keluar di TV, dan tulisan-tulisan mengenai kita yang masuk ke situ dah ramai. Dan kita pun dah banyak dapat surat-surat dari benda kan. So macam satu ketika tu bila nak pergi ke final, kita dapat satu telegram. Jadi telegram tu ditujukan atas nama arwah bapa saya lah. Dan di situ dia tertulis, kalau tak mahu apa-apa terjadi kepada anak, jangan pergi ke final tu. So masa tu arwah abah dah rasa sikit panik lah. Dah risau, dah rasa macam dah hampir membatalkan saya. Second time tau yang rasa macam saya hampir-hampir tak pergi. Nanti dah sampai ke final. Abah dah macam takut lah. Tapi mak saya yang selama ni saya anggap kata macam tak suka saya menyanyi ke apa semua, dia yang menguatkan saya, InsyaAllah tak akan terjadi apa-apa. So tetap keputusan akan pergi juga. So kalau takkan ada mak saya ataupun juga mungkin saya sebab pada masa tu saya takkan berani melawan kehendak mak bapak saya. Kalau bapak saya kata tu tak boleh pergi, mak saya kata tak boleh pergi, tentu saya tak akan pergi masa tu, walaupun saya minta restu juga kan. Jadi dia kerana mak kata pergi, and then pergi juga. So jadilah saya pergi masa tu memang amat. Okey, Akak masih ingat lagi tak penyanyi ataupun nama-nama yang sama satu batch masa tu? Kalau masa sekarang ni yang masih orang kenal adalah, masa batch masa tu adalah Nuzai Idris, Kalsum Kadir. Kalsum tu dia dari Johor juga. Ya. Sebab apa, kita daripada Johor, jadi masa final tak kami ikut ni. Saya pernah jumpa dia. Kalsum Kadir. Dia adalah yang sama finalis dengan saya. Zaindah sampai ke, dia nombor berapa kalau keputusan? Finalis saja. Dia finalis. Finalis. Keputusan tu adalah daripada Akak nombor Sabah. 1 Ya, saya alhamdulillah dapat nombor 2? Nombor 2 itu adalah Jumat Ramli daripada Sabah. Kemudian Jamiah Lambik daripada Sarawak. Okey, kita dah langkau tu. Kita dah langkau. Okey, cerita balik masa dekat finalis lah, masa final tu. Bagi saya ni, saya bagus juga sebab apa, setiap kejayaan yang saya nak dapat bukan satu benda yang senang, banyak dugaan yang saya tempuh lah. So daripada situ yang saya cerita tadi, sampailah kepada malam final tu. Jadi pada malam kita ada buat full dress rehearsal untuk tu, saya mengalami satu masalah lagi. Sebab dia kata baju yang saya pakai tu, saya ni saya nak cerita sikit.   sikit.
kawan saya yang buat. Kawan saya yang ingat buat lagi nama dia? Rosidah Kadir. Terima kasih Sidah. Jadi dia yang buatkan baju saya, yang saya designkan. Saya nak jujur, so dia akan jahit. So dia okey. Bagi saya memang baju cantik baju tu. Tapi saya tak tahu di mana silapnya. So dalam full dress rehearsal tu, saya dia minta tukar baju. Sedangkan baju saya macam mana? Penerbit? Orang daripada pihak atasan lah, yang tengok kita masa tu. Tak sesuai ke? Saya tak tahu. Apa salah dengan baju tu? Saya tak tahu. Seksi sangat ke apa? Tak. Mana tahu pakai seksi macam tu. Saya pakai baju masa tu malah dark purple. Tapi dia punya background hitam. Saya tak tahu. Nanti tenggelam lah. Dia kata tenggelam. Tapi saya rasa okey je kalau main lighting. Kalau akak pakai baju hitam lain cerita lah. Itulah. Tapi saya tak tahulah. Cerita ni akur je lah. Maksudnya dengan mungkin tak tahulah apa permasalahan kita tak tercapai. Agak saya tak tahulah. Sebab itu yang diberitahu kepada saya. Dan ada seorang lagi yang dia katakan tak sesuai dengan kasut dia. Dan saya pula pada baju. Jadi pada masa tu mana ada sponsor, mana ada. So kita ni kena pandai-pandai sendiri. So benda semua tak ada sponsor. So saya kena cari baju lain. Macam mana tu? Sedangkan pertandingan tu berapa hari lagi je final tu. Dan mana saya nak cari? Saya tak tahu siapa pun kat KL ni yang boleh kasih saya sponsor baju. Jadi saya dah jadi satu benda yang macam stress. So family saya pun zero, tak tahu apa-apa kat sini. So macam mana ni senasib baik ada seorang yang kira bekerja di ATM tu, yang nama dia Kak Anggrahi Selamat, iaitu kakak kepada Syafinas. Dia sorry bekerja di RTM. So dia ada sebagai penyanyi penerangan kat situ. Memang ada satu. Jadi dia kata dia nak pinjamkan baju dia, menyanyi dia untuk saya. So adalah orang yang nak membantu saya untuk pinjamkan baju, tukar baju saya yang dark purple tu pada baju dia. So nasib baiklah saya pun lega sikit lah. So ada orang yang nak bermurah hati untuk pinjamkan baju. Selesa lah baju tu. Ini belum apa cerita. Ada ceritanya lagi lah. So okay, sampai mak balang final. Okay, saya dah settle lah. Maknanya dah ada baju lah untuk saya pakai kan. So pada hari saya nak final tu, make up, saya pasti ingat rambut saya panjang masa tu. Orang ni dah naik dekat atas ni. Menggerbang dulu tak, rambut saya ni panjang. Saya ada kata. Tapi yang nak ceritakan ni, rambut saya ni disanggul yang saya buat. Kalau orang tengok di YouTube sekarang, sanggul yang saya buat dekat tu. YouTube? Ada. Kalau di YouTube tu, rambut tu adalah saya kira 7 kali buka dan 7 kali buat. Berapa jam tu? Sebab makeup artist yang tu pula, makeup tu memang tak kasi orang lain yang pegang makeupkan saya. Jadi saya ni dalam keadaan yang duduk, baju tak sampai lagi ni. Baju saya agak lewat tak sampai. Saya tak tahu lagi baju saya macam mana yang nak diminyak kepada saya. Mungkin dia ada masalah sikit, tak datang awal dengan saya. Saya tak pernah try baju ni. So saya dengan rambut dan kawan-kawan lain sudah naik. Masa tu kita boleh make up di bawah, and then kita punya pentas tu agak di OB tu di atas. So kita akan make up di bawah ni. So kawan-kawan lain semua dah naik ni untuk benda live, untuk apa ni, pertandingan tu. So hati saya ni dengan takut, dengan apa ni, saya punya rambut tak siap lagi. And then banyak benda lah. Masa make up saya ditolong oleh seorang rakan. Sebab tak cakap saya dimarah oleh ketua make up artis masa tu. Sebab apa dia, mengganggu make up yang dia buat. So saya masa tu agak macam budak-budak lah. So kena marah, saya diam. Saya diam. And then nak naik baju tu, baju tak sampai. And then rambut dah siap ni, so baju tak sampai lagi. And then sampai ni dah naik, cepat-cepat naik, tinggal berapa minit lagi nak on air ni apa semua kan. Saya pun sarung pop baju labuh sangat. Tak cuba lagi masa tu? Memang tak cuba langsung. Memang tak cuba. So dapat baju tu, sarung ni dah nak naik. Macam mana nak buat ni? Tak ada sempat baju nak jahit ke, nak pin ke apa. Memang tak sempat. Berebut-rebut nak naik atas dah. So saya angkat, pakai. Memang saya dengan hati yang berdebar. Dah lah takut nak menyanyi lagi ni. Lagi dah risau baju tak sampai. Sampai pula baju labuh. Macam mana nak buat ni? Macam tak fikir. Naik, angkat. Tu sebabnya bila tengok kat YouTube sekarang, kalau saya tak bergerak menyanyi tu disebabkan karenanya sebab baju saya labuh sangat dan saya takut jatuh kalau saya bergerak. Jadi saya duduk setempat saja. Ingat lagi masa tu nyanyi lagu apa? Saya ingat lagu saya kalau masih di YouTube. Kalau saya tu ada lagu-lagu rindu dan juga yang ni masa postingan mana? Inilah dia. Itulah baju yang labuh tu. Di atas okey, tapi
Itulah baju dia. Betul baju Cantik macam baju pengantin. Ya, baju dia cantik. Cuma salah dia adalah labu. Nampak. Tak tahu apa yang bermain dalam kepala masa tu kan. Ini rantainya dan earringnya saya punya sepupu yang bagi pinjam untuk saya. Tengok. Dia menghayati betul-betul tu. Sanggul itu adalah 7 kali buka dan 7 kali buat. Aduh. Itulah kenangan dia pada tu. Jadi saya ingat ni lagi lagu tu nyanyi lagu apa? Ingat. Kumis tipis hiasan. Kalau yang ni lagu dia. Saya ambil 2 buah lagu dalam tu. Lagu Hatiku Sendang. Maksudnya 2 lagu tapi pakaian yang sama. Ya, sama. Mana nak sempat lepas tu terus nyanyi. Tengok baju sempat dia. Macam kamera pun tahu dia tak situ, nak fokus. bukan saya tak bergerak. Memang labu melirik. Ni lantai. Betul lah. Kalau saya bergerak tentu saya terpijak dan takut saya terjatuh. Ataupun saya nak bergerak saya kena angkat. Itulah rahsia sebalik lagu. Tapi kena sebab rezeki tu di sebelah saya. Allah kata rezeki kat situ. Akhirnya ialah saya jadi juara malam tu. Masa keputusan tu diumumkan, apa yang bermain dalam kepala Kak? Masa keputusan diumumkan, saya sebenarnya macam mimpi. Saya sebenarnya macam saya rasa saya tak ada dekat situ. Saya sebenarnya macam bila diumumkan saya rasa macam semuanya blur. Macam masa saya temu terbayang muka mak saya. Sebab saya dulu pernah masa saya tengok kat rumah TV Tuan Putih lagi tau. TV Tuan Putih lagi saya tengok Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dia masa tu belajar dia pegang piala tu. Piala bintang RTM. And then saya terdetik dalam hati, saya kata masa tu saya masih lagi umur bertahun dalam masa sekolah rendah lagi lah. Saya rasa ya Allah, betul hanya dia dapat pegang piala itu. Betul hanya mak dia dia dapat pegang piala tu. Kalaulah saya dapat pegang piala tu, betul hanya saya tak terasa benda tu satu hari saya akan pegang piala yang sama. Sebab itu pula adalah sebab piala tu adalah piala pusingan yang memang sama dipegang, yang dia dapat oleh arwah Datuk Sudirman Haji Arsyad juga. Impian menjadi kenyataan. Jadi benda tu tak terfikir pun dalam otak saya akan pegang benda tu. Saya kata betul hanya dia dapat pegang piala tu. Tapi saya tak terfikirlah saya akan pegang piala tu satu hari nanti. Dia sampai kat situ jadi macam tu, saya jadi macam mimpi. Macam betul ke? Macam bila diumum nama saya tu, saya macam agak nak pergi pun saya rasa macam bukan saya. Tapi yang terbayang di kepala saya masuk adalah wajah mak dan abah saya. Saya dapat, sebab itu adalah hari jadi paling besar. Sebab besoknya tu adalah hari jadi saya. Sebab pertandingan tu dibuat pada 18 Februari 19. Macam tahu-tahu pula Sebab saya fikir masa tu hari jadi lah tu. Malam tu celebrate memang hari jadi paling besar. Tapi tak celebrate pun. Sebab itu bagi saya adalah satu pemberian, satu anugerah yang Tuhan bagi kepada saya, yang sampai sekarang yang kata orang saya punya perjalanan hidup saya besar ke situ. Jadi itu adalah hadiah paling besar dalam hidup saya lah. Okey, bila dah menang sebagai juara bintang RTM, sudah tentu mendapat liputan yang luas daripada media-media ketika itu, dan pastinya dah komposer-komposer ternama ni dah usha-usha Kak kan. So apa cerita yang selepas itu yang menarik? Saya sebenarnya daripada peringkat saya quarter final lagi, saya dah ada recording company yang telah menawarkan saya untuk jadi recording artist. Tapi sebabkan kita masa tu bila kita masih dalam pertandingan, kita tak dibenarkan untuk sign mana-mana kontrak untuk jadi, kita akan digugurkan daripada pertandingan tu. So saya, sebab kita dah memang banyak dapat liputan meluas. Sebab masa tu maklumlah kan tak ada pertandingan lain. Sebab itu memang pertandingan besar lah kan. So memang dapat liputan meluas lah. Semua kita dah dikenali lah masa tu kan. Jadi pada awal tu, jadi bila habis pertandingan, orang yang pertama yang menawarkan saya untuk menjadi recording artist adalah Datuk Manawar. So dia call masa tu balik, saya dah balik rambut masa tu, tak adalah betul berhijrah ke Kuala Lumpur. Jadi masa tu bila saya balik, and then tak berapa lama lepas tu lah dia menawarkan saya cepat dalam tahun tu juga. Saya rasa sebab saya menang dalam tahun 86, and then dalam pertengahan tahun tu saya ditelefon oleh Siti Zuradia tekan untuk melamar saya untuk menjadi recording artist. Dan saya juga suka lagu-lagu dia. Masa tu memang saya suka lagu-lagu dia. Saya biasa nyanyi lagu-lagu Datuk Syarif Aini, Rashid. So saya amat rasa macam wah, Tok Manawar kan. So saya sukalah. So saya terus terima. Untuk jadi. Dan
Itu bermulanya saya datang ke KL dan membuat recording. Album pertama. Album pertama ya. Yang menjadi hits terus Tidak. Terus, tidak. Itu bukan saya kata perjalanan saya punya Okey. Kenapa kata tidak tu? Ya, tidak. Lagu tak best ke apa? Bukan lagu tak best. Sebab kadang-kadang bila apa tajuk lagu album pertama? Sabarlah Sayang. Sabarlah Sayang. Sebab dia suruh saya bersabar. Maksud saya itu bukanlah saya dengar semua lagu sedap. Maksud saya bukanlah lagu dia tak sedap. Tapi tak kejayaan dia tu tak macam Kau Kunci Cintaku kan. Kau Kunci Cintaku tu album ke berapa? Album kedua. Ya. Album kedua terus meletup sebab apa sampai saya Sabarlah Sayang, and then saya tahun 86, hujung tahun 86 dia buat. Dia ada elemen dandut sikit kan? Okey, sebenarnya Datuk Manawat ni dia kalau nak buat sesuatu lagu, dia akan jumpa dengan kita dulu, berbual dengan kita dulu. Dia nak tahu macam mana karakter kita, macam mana kita ni punya. Jadi baru dia buat lagu. Buat lagu untuk kita, nak tahu apa lagu yang sesuai dengan kita. Mungkin pada awal tu lagu sedap, saya rasa, tapi maybe kadang-kadang team untuk buat masa tu, team yang ada dalam tu sebab masa tu Nawak Production belum lagi under BMG. So team, mungkin daripada segi team, mungkin lagu-lagu pilihan, mungkin pada awal tu Datuk Manawat belum dapat betul-betul apa yang betul-betul adalah saya. Maybe lah, itu atas saya tak tahulah kan, sebab ini semua pada rezeki lah. So album tu memanglah tajuk dia Sabarlah Sayang, minta saya bersabar. Dan macam setiap kejayaan yang saya belajar daripada setiap kejayaan nak kita kecap, bukannya terus kita dapat. Sebab masa tu kita kena belajar apa ni, jadi kita kena dugaan ni lalui dulu. So okey, lagu tu peminat-peminat menerima, tapi agaknya bila saya kata album ni tak berjaya, bukanlah album ni tak berjaya, tapi maksudnya dia tak berapa mendapat sebagaimana album Kau Kunci. Tapi album Kau Kunci ni yang betul-betul membawa saya kepada mercu kejayaan tu. Itu yang paling membuat saya dan terus saya di situ. Maksud saya lah. Bekerja di bawah Abang Awak satu kira legenda. Bagaimana akak pada waktu itu? Adakah macam ada satu kejutan budaya ke ketika itu? Ada tak macam yalah daripada Johor datang KL ketika itu, sebab lepas tu peminat-peminat pun makin ramai, bekerja pula dengan Abang Awak. Macam mana kerja dengan beliau? Saya rasa memanglah bila kita dalam satu macam keadaan tu, antara macam kita rasa macam sesuatu yang besar perubahan dalam hidup kita jadi. Tapi dia kerana macam saya kata, macam dulu surat, surat. Tak ada macam sekarang ada Instagram, ada FB, ada macam-macam lah kan. Dulu kalau peminat umum kita adalah dengan surat. So sejak kita dapat surat, berguni-guni tak? Berguni. Sebab saya masa raya dulu saya dia nak cerita lah. Dulu saya masa duduk kalau kata surat, hari saya tunggu postman datang. Postman manalah surat saya tak ada. Rasa-rasa senyum. Kalau dapat surat satu tu, saya rasa macam seronok nak buka surat. Tapi masa saya dah keluar TV semua, masa pertandingan dah quarter final mana, so saya dapat itu lokat raya berguni-guni. Sampai postman cakap dengan bapak saya, Pak Cik ambil sendiri boleh tak, saya dah tak larang. Berguni. Betul, berguni-guni, bertimbun-timbun. So sampai dapat kata, Pak Cik saya minta maaf sebab saya nak bawa dia pakai motor. So cakap tak larat nak bawa pakai motor. Nanti kalau boleh tak Pak Cik ambil dekat Jabatan Pos Muar. Sebab apa, dia nak bawa nanti saya punya kad saja, tak sampai. So macam tu lah dia punya, maksudnya kejutan tu. Daripada surat yang tak ada, saya tunggu sampai berguni-guni. Maksud itu contoh lah maksud saya. Sampai saya rasa seronok, sampai jadi macam lain lah kehidupan saya tu bila kita orang dah kenal. Seorang datang kat rumah, yang mana nak jumpa sendiri, yang tahu rumah saya akan datang. Ada tak peminat fanatik akak yang macam yang agresif? Ada juga. Ada. Itu yang sampai, kalau saya kata itu cerita sampai kita dah sampai masa saya di KL, yang sampai follow kita kat rumah, yang pusing kat rumah kita banyak kali, yang sampai ikut kita daripada show and berhenti betul-betul depan kita, macam yang fanatik macam tu. And then yang macam saya pernah di kampung yang macam hantar surat yang seolah-olah macam bercinta dengan kita, and then kata hantar keratan kain, macam kata ini kain untuk kita nikah, suka tak? Apa? Serius ah? Betul-betul. Saya rasa bukan saya aja. Mungkin artis lain yang mengalami, kadang-kadang bila dah ada ni kan, mesti mengalami benda-benda ini. Antara contoh lah saya rasa. Mungkin orang ada lagi pengalaman yang lagi lebih kan. Ini antara yang saya tak boleh lupa lah. So dia datang rumah, cakap datang nak datang bawa barang-barang hantaran.
barang-barang hantaran sampai saya punya mak saudara dengan saya tak pernah cakap apa. Masa tu saya di KL, so abah kata pun, ni macam mana ni orang datang ni abang. Saya just cakap tolak layan dia baik-baik, cakap dengan dia elok-elok sampai dia orang betul ke tak betul tu? Saya tak tahu. Saya rasa tak kalau akak masa tu kira lahirnya Ramlah Ram di zaman 2021, rasanya ramai pengikut dia dekat Instagram dan menerima banyak kata mesej-mesej dekat DM apa semua kan. Tapi itulah antara yang obses lah tu Kak. Dia obses dengan akak tu. Kadang-kadang kita rasa takut pun ada kalau yang macam tu sampaikan, sebab saya rasa yelah kalau macam tu dia punya berani dia kan, saya rasa entahlah saya nak cakap macam mana tak tahu. Lepas sampai satu ketika yang dihantar tu cakap dia tunggu kat pejabat kadi. Ni suka tak kain ni. So my God. Saya tak tahu nak cakap apa lah. Benda-benda macam tu lah. Banyak dia dah sampai kat rumah dan kita sampai rasa macam nak report polis. Padahal rasa kalau mana tu sebab sampai kadang-kadang kalau balik show saya takut nak terus balik. Sebab saya takut ada orang yang follow nak tahu kat mana. Tu benda-benda yang ada apilah. Okey, album kedua, kemuncak kejayaan Kak Ramlah Ram apabila satu lagu atau dua lagu dalam tu banyak muncul dalam muzik-muzik, terusnya anugerah juara lagu. Ya, betul. Paling epic sekali yang korang masih ingat sampai sekarang ni adalah baju yang dipakai oleh Ramlah Ram ketika itu dengan hati dekat lambang hati kat tengah-tengah. Satu cerita menarik pastinya kita nak imbas balik lah. Ketika mana rakaman album itu mungkin ada kisah-kisah menarik dan seterusnya kisah-kisah dekat anugerah juara lagu ni. Ketika itu mungkin kita imbas balik. Okey, lahirnya Kak Kunci. Okey, masa album Kak Kunci Cintaku ni kira Ahmad Nawab dah pun join dengan BMG. So kita adalah satu tim dengan BMG. So semua album dah ada dalam BMG. Jadi masa tu album ni memang yang menjadi kenangan saya dan banyak sejarahnya dalam album ni. Kerana melalui album ni yang paling pentingnya yang saya tak boleh lupa dan saya rasa ni adalah album yang berjaya terjual. Maksudnya terjual lebih daripada 500,000 unit. 500,000 unit. Berjaya memecah rekod. Saya sebagai seorang artis solo pertama yang berjaya menjual album sebanyak itu. Ketika itu? Ya, betul. Masa tu belum lagi. Tak pernah lagi ada jualan sebanyak itu. 500,000 dalam masa? Tu saya tak ingat lah. Tapi selepas first tu 300,000 dan dia jejak ke 500,000. Kalau 500,000 masa tu dapat pingat apa? Platinum? Ada triple platinum. Triple platinum. Jadi masa tu ada satu kejayaan yang menjadi kata orang sejarah dalam hidup saya yang takkan saya lupakan. Dan masa tu juga kejayaan terus letakkan saya di satu tempat yang sangat indah bagi saya. Dan saya pada tahun tu lagu Kak Kunci Cintaku berjaya menjadi juara menjadi lagu terbaik, dan saya juga mendapat persembahan terbaik dengan baju lampu tu. Jadi pada tahun tu saya mendapat anugerah penyanyi paling popular untuk tahun 88 dan juga untuk tahun 89. So saya ada dengar cerita pasal lagu Kau Kunci Cintaku katanya lagu tu sangat-sangat berhantu. Sampai ke saya tak tahu ini cerita benar ke tidak. Apa tu? Mungkin akak pernah dengar. Ada seorang ni dia minat sangat lagu tu dan dia pasang berulang-ulang kali dalam satu hari. Kan? Tak tahulah zaman dulu kan ada kaset kan. Kaset lepas tu rewind. Guna pensel apa semua kan. Itu zaman dulu lah. Tapi apa yang saya nak cerita ni tak tahulah benar ke tidak. Memandangkan lagu tu cukup berhantu ketika itu menjadi siulan anak muda dan kalau kita dengar pun roh dia tu masuk dalam jiwa. Katanya dia individu ni, orang ni peminat Kak Ramlah pastinya. Dia berulang-ulang kali dengar kan. Sampai ke dia masa tu mungkin dia putus cinta ke apa tak tahu. Terus dia macam sampai ke dia nak menyakit di badan dia, macam dia nak mengakhiri hidup dia. Tak tahu sama saya ada dengar cerita ni, lagu ni juga, dan lagu ini juga ada sebab satu dia lagu Fras Bercinta. Lagu Fras juga. Bercinta. Ada lagu satu lagi juga. Try nyanyi sikit. Kita impas balik Kau Kunci Cintaku. Bila sendirian terbayang wajahmu,
Bila kerinduan terasa cintamu, bila keresahan ingin ku dibelai sepenuh kasih dan sayang. Lagu tu lagu meroyan juga aku. Lagu meroyan. Dia macam menagih cinta. Itu satu. Ada lagu dalam album ni juga yang lagu yang Penantian Tiap Bayi. Itu yang saya ada ada lagi juga. Satu lagi yang jauh di mata. Itu pun ada berita yang saya dengar. Itu yang memang saya betul dengar. Yang itu kisahnya seorang perempuan ni yang memang ditinggalkan oleh husband dia dengan wanita lain. Jadi dia hampir-hampir nak berkeputusan untuk membunuh diri. Jadi macam dengar terlalu sedih, tapi masih baiklah dia dah ditenangkan oleh kawan dia. Tapi daripada situ dia mendengar lagu itu jugalah. Lagu itu lagu itu dah terdapat dalam album tu juga. Saya rasa saya dengar lagu-lagu semua. Lagu-lagu yang terkandung dalam album kedua ni semua best. Itulah semua best. Kira macam jarang lah kita nak tengok album sebegitu. Itulah bagi saya zaman sekarang ini. Album tu amat special bagi saya, bagi akak. Sebab apa? Okey, dah hampir keseluruhan lagu tu ramai yang peminat-peminat saya cakap yang semua suka lagu-lagu tu semua. Jadi memang betul. Memang jarang kadang-kadang dalam satu album tu nak ada semua lagu yang betul-betul sedap, betul suka, yang kita tak tahu mana satu kan. Okey. Anugerah AJL ni cerita menarik sampai sekarang. Orang kata kalau orang duk bercerita kalau setiap kali tiba AJL mesti orang imbas balik macam mana baju epicnya lagu tu, baju yang dipakai tu, baju warna putih dengan dia punya logo hati tu, color pink. Cerita sedikit. Cerita sedikit tu masa kita orang di BMG, Norman Norell adalah kita dia dulu dipanggil image consultant yang akan memberi kita setiap album akan memberi kita punya image baru pada kita punya daripada cover album kita. Cara semualah dia untuk baju yang kita pakai. Dia akan designkan apa baju untuk pakai untuk cover album, dan untuk show untuk macam pelancaran, majlis pelancaran apa-apa. So dia akan memilihkan baju yang sesuai dan akan mengajarkan semua. Macam saya macam dia adalah seorang yang akan mengajarkan kita macam mana kita nak buat untuk program talk show, bagaimana cara kita duduk, dan bagaimana kita pergi ke dinner, semua dia akan diajar. Macam mana kita meletakkan beg di mana. Jadi semua benda tu akan di-train kita benda. So apakah latihan kita kena buat. Kalau kita buat fotografi, so angle mana yang kita rasa kita okey, tuan kita duduk depan cermin, dan kita akan kena praktis sendiri kat rumah. So itu benda-benda yang saya lalu yang ditujukan pada saya untuk diri sendiri, untuk apa kelemahan. So kita senyum macam ni, katalah saya pernah ditegur, senyum macam ni tak okey, cuba senyum yang okey. Itu semua benda-benda yang sampailah macam untuk pertandingan ni. So kita akan diajar untuk satu koreografer, untuk plan kita macam mana kita nak buat persembahan tu nanti. So dengan baju-baju tu adalah designernya adalah Norman Norell yang juga memang di BNG tu. So dia punya idea lah untuk buat tu. Dia ada punya student-student dia yang akan sama-sama dia. So itulah idea dia. Baju tu adalah bentuk heart, dan itu adalah lubang kunci, dan sampai dekat dresser bawah tu adalah bentuk kunci sebenarnya. Sebab mungkin pada ketika tu buat benda tu tak menyala, seorang tak nampak sangat. Jadi planningnya adalah bila dengan lighting, bila masa music bridge tu, stage akan digelapkan supaya nak nampakkan bentuk hati dan juga kunci yang ada dekat baju saya tu. Jadi masa saya dekat belakang tu, masa dekat belakang pentas tu, kita ramai-ramai dengan peserta lain, semua nak tengok saya nyalakan lampu baju tu. Ramai sini kejap, cuba nyalakan lampu tu. Nyala. So dia suka lah. Suka. Pergi kat sana lagi dekat berapa kali. Dia ada Swiss Swiss tu kat mana? Kat bawah ni. Kecil saja. So saya jadi akan petik. Dia pandai-pandai lah. So dalam movement kita tu, kita janganlah secara perasan kan, kita akan nak sikit lah. So dia sikit je, kecil je. So dia akan menyala. Jadi kita dah pun dah cakap dengan lighting semua tu supaya akan gelapkan stage tu pada masa music bridge tu. Masa saya nak naik ni, dah try ni. So masa nak naik ni, nanti pada masa turn saya lah, nak naik. So Norman Norell pun datang. Norman datang kat rumah saya. Ramla try tu menyala tu, tak takut mana tahu kalau tak menyala ke apa. Saya pun try. Saya pun buka. Alamak, tak nyala ni. Aduh, saya macam ni masalah ni, dah naik, dah nak stage, tak boleh buat apa ni, dah naik stage. Kiranya masa tu memang tak jadi lah. Bateri tak habis kot.
Tak, dia punya macam ada satu kabel kecil, mungkin dah putus sikit. Benda tu boleh disambungkan, tapi sebabkan ada masa terhad, dah nak naik dah. Saya dah nak naik, saya dah standby dekat belakang, dekat tangga stage belakang tu dah. Maksudnya memang tak ada masa dah. So saya dah lama macam mana ni. So mana pun cakap. So kalau tengok kat atas tu, bila saya nyanyi, saya bercampur tu. Sedih kerana lagu tu, sedih sebab lampu saya tak menyala juga. So nama-nama duk cakap dengan saya lah. Dia cakap, tak apa Ramlah, jangan panik. Ramlah nyanyi saja betul-betul. Nyanyi je betul-betul. Tak menyala tak apa. So saya pun naik lah nyanyi. Dengan bertabah ni menyanyi, walaupun hati ni sedikit frust. Sebab apa yang dia planning tu tak sebagaimana apa yang dia plan. Kalau tengok masa dekat situ, masa Music Bridge tu stage gelap. So orang kan ingat kenapa stage gelap masa tu. Sebab masa tu adalah nak menampakkan saya punya penjiwaan tu yang penting. Penjiwaan tu 2. Tapi masih lagi orang nampak lah. Tapi masa tu saya lupakan pasal lampu ni. Sebenarnya saya kena melupakan pasal lampu ni. Sebab saya kena tumpukan saya pada nyanyian saya. Itulah ceritanya. Tu sampai sekarang. Tapi ada ceritanya juga. Masa buat baju ni, ramai juga yang protes, ramai juga yang tak tahu mungkin apa yang ditukan oleh Norman Nourial, designer baju ni. Sebab dia memandang ke depan, apa yang untuk orang terus mengingati. Dan Alhamdulillah, memang betul lah baju tu terus diingati. Betul lah, digelapkan. Yes, ya betul. Memang betul-betul gelap. Itulah saya cakap. Orang yang jaga lampu ni, dia pun tak tahu ni. Tak. Sebab tak sempat nak cakap apa. Sebab saya dah betul-betul lah dia pun tertanya-tanya ni, kenapa tak nyala apa tak nyala ni. Sebab tu gelap. Kalau saya tak cerita, maybe semua orang kenapa gelap ni kan, betul tak? Itu sebenarnya. Betul lah. Tapi bila lepas saya menyanyi, bila saya dah menang kan, kita kena nyanyi sekali lagi. Bila saya menyanyi sekali lagi tu, lampu tu dah boleh menyala. Tapi stage tak digelapkan. Tapi masa second time tu dah menyala dah. Sebab dia punya sikit saja sebenarnya. Jadi lagu ini menang dalam berapa, macam mana kemenangan lagu ini? Maksudnya? Juara lagu keseluruhan. Ya. Nombor 1 lah. Nombor 1 ya, juara lagu. Maknanya saya juga dapat persembahan terbaik malam tu. Persembahan walaupun lampu saya tak menyala, tapi saya dapat sebagai persembahan terbaik malam tu. Alhamdulillah lah. Ini sejarah hidup saya lah, sejarah kerjaya saya. Baju tu masih diingati sampai sekarang, menjadi sejarah juara lagu jugalah. Akak ada berapa album ke semua sekali? Alamak, album ni berapa belas album saya pun tak ingat. Berbelas belas album tak tahu pun, saya tak kira dah. Ni kena tanya saya punya peminat-peminat fanatik saya, boleh tahu apa. Saya sendiri dah tak ingat. Dalam setiap perjalanan hidup kita pastinya ada liku-liku yang kita terpaksa tempuhi. Perjalanan bukan senang untuk sukses sampailah sekarang. Akak masih lagi ada dalam industri, masih lagi ada single. Kalau kita tengok, tak ramai penyanyi-penyanyi lama yang bertahan sampai ke tahap ini. Jadi pastinya ada momen-momen ataupun saat-saat sukar ataupun susah dan begitu sedih. Kita betul. macam apa yang kat tempat mana yang kata membuatkan akak down, akak sedih? Banyak benda sebenarnya. Kadang-kadang macam saya daripada album first nak pergi ke album Kau Kunci tu, kerana bukan satu benda yang saya mula hidup di Kuala Lumpur seorang diri. Dan saya rasa saya apa kata orang, baru merasa hidup tanpa ibu bapa, dan saya berdikari. Dan maksudnya bukannya senang. Saya bukan maksudnya terus macam bila menang tu saya terus jadi macam show banyak apa semua, tak. Sebab saya terpaksa macam itu hidup saya. Dan sesaat yang saya bukan macam saya selepas menang Kau Kunci, dan saya betul-betul merasakan apa ni, kehidupan tu macam kata orang kita dapatlah daripada show orang mula. Saya betul-betul lah jadi sebagai seorang penyanyi. Awal-awal tu, sebelum jadi tu, saya terpaksa hidup bersusah juga sendiri. Menyewa rumah dengan ni, dan terpaksa menghitungkan ekonomi saya, tanpa macam saya memang takkan beritahu family saya. Susah senang saya akan harum sendiri bagi saya. Walaupun saya dah menang masa tu, tapi bila saya dah buat satu album pun bukan terus saya banyak show, tak ada. So saya mengharungi hidup yang agak
Susah juga masa tu. Dan saya paksa ekonomi saya nak pergi. Masa tu ni kot ekonomi merudum masa tu tahun saya berapa? Tak tahu tak juga, tapi saya rasa nama saya belum betul-betul kuat untuk ni lagi. Dan bila lepas album Kau Kunci, alhamdulillah barulah saya betul-betul dapat macam orang nama saya dikenali dan nama saya terus dapat banyak show. Sebelum tu memang ada, tapi selepas tu agak ada masa kita lepas mungkin nama saya panas masa kita menang bintang itu lepas tu mungkin agak slow sikit. So saya agak situ ada saya menghadapi hidup. Jadi saya mula mungkin Tuhan nak apa kata orang memberi kata orang pengalaman pada saya macam ni hidup sendiri tanpa, sebab saya pun tak pernah mengharapkan mak bapak saya kalau saya susah sekalipun, saya tak pernah. Jadi lepas itu satu benda yang kan saya rasa alamak macam ni hidup macam mana, saya pun tak tahu apa akan jadi pada hidup saya akan datang. Macam saya buat album adakah akan jadi terus, adakah tak tahu. So saya terus berusaha dan saya itu tak matikan semangat saya untuk terus buat. Jadi alhamdulillah lah bila album Kau Kunci ni memberi. Kadang-kadang masa tu ada juga kawan-kawan kata kesian kau macam ni album tak boleh nak pergi dengan kawan-kawan yang lebih pergi dulu macam cuba nyinyi dia kita. Itu benda-benda yang kita hadap lah. So tapi inilah kita cakap sebab Allah tu nak bagi rezeki, kalau kita bersabar mungkin kita dapatkan rezeki yang lebih besar daripada dia orang yang cuba macam kutuk-kutuk kita semua kan, macam ramai tu yang kan suka menjatuhkan semangat kita. Jadi alhamdulillah benda tu. And then sampai pada satu peringkat kita di kata orang puncak tu pun lain pula dugaan yang kita dapat, macam-macam dugaan yang kita dapat. So semua benda tu kadang-kadang hampir sampai satu, yelah bukan hidup kita ni sentiasa dalam keadaan apa kata orang kita ni bahagia saja. Of course lah kita ni ada masa-masa juga kita down, ada masa-masa kita rasa macam aduh dah tak tahan, ada satu ketika sampai kita rasa macam nak tutup buku, macam tak nak nyanyi lagi dah, ada sampai tu. Pasal saya macam suatu ketika kita rasa macam tertekan sangat. Kadang-kadang ada ketika kita rasa macam dah tak ni tak nak. Tapi bila ada kawan-kawan tepi yang macam bila cakap dengan kita, kadang-kadang bila kita jadi tak tu dengan orang-orang luar ni, kadang-kadang bila membabitkan keluarga, bila ada fitnah lah apa yang bukan debat, itu antara benda banyak yang fitnah saya pernah bila saya dah popular, bila saya dah nak cakap popular tu macam besar diri pula, masa dia dikenali, bila saya dah dikenali, ada yang sampai mengaku Akak dia pernah tu dia menang kan ABP pun pernah menang. Ya, saya dalam 88 saya kira bintang paling popular kan 89. Jadi ada yang mengaku dia tu ex-husband saya. Jadi fitnah-fitnah yang macam maksudnya Ramlah Ram pernah bernikah Dia dulu kan kita tak ada macam ni semua, internet ni semua. So dia hantar surat layang nama tu ke satu majalah hiburan paling popular. Dia hantar satu mengaku dia adalah ex-husband saya. Dan saya ni sebenarnya dah kahwin dengan dia, dah ada anak. Itu antara fitnah yang saya tak boleh terima lah. Kenapa orang boleh buat macam gini Saya cakap macam ya Allah, macam gini ke sama macam ni sekali. Sampai kata fitnah, dia kata saya sebenarnya mengaburi mata peminat-peminat saya. Sebab saya sebenarnya ni tak elok lah. Tinggalkan suami, tinggalkan anak. Kononnya saya macam tu. Itu antara yang saya rasa macam tak logik lah. Macam-macam benda lah. Itu antara lah yang kata saya macam tu. Saya kata daripada mana datang cerita ni? Kenapa dia buat cerita macam ni? Itu datanglah dengan benda-benda lain yang macam teruk-teruk lah. Terus ada ketika saya sampai dah macam give up, lama macam ni rupanya. So saya macam rasa tak nak nyanyi lah. Ada, tapi mungkin lah sampai benda hati sebab kawan tu saya cakap, Ramlah, cuba Ramlah tengok keliling Ramlah sekarang, rumah Ramlah sekarang, apa yang Ramlah ada sekarang ni, Ramlah ada sekarang ni hasil daripada mana? Allah tu bagi Ramlah bakat, Allah tu bagi bakat, tak semua orang ada. Ini umpama yang macam sijil yang Tuhan bagi, Allah bagi bakat. So tak semua ada macam bakat macam Ramlah. So hargai bakat tu. Kenapa nak itu dengan orang lain? Sebab orang lain ni semua dah tahu je benda-benda macam ni, itu semua nak menjatuhkan kita, semua nak. So dengan semangat tu saya jadi okey balik. Itulah benda-benda yang saya rasa yang perlu kita hadap lah. Kadang-kadang kita boleh cerita tapi orang tak tahu kita punya apa yang kita lalui lah. Apa yang kita rasa. Sebab kita sebagai artis, kita pun manusia biasa. Kita pun manusia, bukan kita ni pada lain. Kita pun manusia. Kadang-kadang ada masa kita okey, masa tak okey. Tapi kadang-kadang orang, bila artis tu orang suka hati duk cakap benda yang tak mengira apa perasaan kita, apa benda kita macam kita ni bukan manusia. Kadang-kadang adalah, bukanlah semua, ada segelintir macam tu kan. So benda-benda macam tu kadang sebagai seorang, mungkin kita belum, bila kita dah lama, kita akan rasa benda tu
kita boleh terima. Tapi dah lali akak dah kebal dengan kecaman dan fitnah. Awal kadang fitnah macam tu, kadang bagi saya macam saya kalau ada tulisan-tulisan yang tak, saya akan buat. Saya lebih suka berdiam diri lah. Buat tak layan. Sebab saya tak nak jadi benda cerita tu akan jadi besar. Kadang-kadang orang buat macam tu sebab nak buat cerita tu lagi besar. Tapi kadang-kadang satu peringkat yang sampai nak menjatuhkan maruah kita, kita perlu bangun juga. Tapi kalau benda remeh-temeh ni, saya lebih suka diamkan diri aja. Itu cara saya lah. Akak, kita cerita sebab sekarang dah 1 jam kita bersama dengan akak ni. Diam-diam dah 1 jam ya. Sekarang ini kita nak cerita pasal single terbaru akak, bersempena dengan orang kata kedatangan Ramadan keampunan, kemenangan. Kemenangan. Lagu Kemenangan ini itu antara single terbaru lah. Single terbaru. Yang paling baru lah. Yang paling baru. Sebelum ni ada single. Saya ada single terbaru sebab dah setahun lah. Setahun. Masar Cinta. Masar Cinta tu tahun 20. Tahun lepas lah. Tahun lepas ya. Okey. 2020 Masar Cinta. 2021 kemenangan. Kemenangan. Adakah itu berkaitan dengan kemenangan Ramlah Ramli? Kemenangan ni banyak, apa? tapi ini kemenangan sebab ini adalah lagu raya. Lagu raya. Jadi kemenangan kita bila setelah kita berpuasa. Kalau berbuka pun kemenangan kita juga kan, 11 satu hari. Tapi ini adalah kemenangan yang dikaitkan dengan setelah sebulan kita berpuasa, adalah kemenangan kita di pagi Syawal. Kita menyambut hari raya. Dan video klip video klip zaman dulu video klip, sekarang dia panggil video music. Video music sudah pun keluar dekat FMC lirik dia. FMC ataupun di YouTube mana? Di YouTube Ramlah Ram Group. Dah keluar. Dekat Spotify pun dah keluar. Ya, semua dah keluar di segala platform. Mungkin boleh cerita sedikit siapa yang buat lagu ini dan lagu ni dibuat oleh Moha Mohram. Yang nyanyi flute tu. Dia dah abang ipar saya sebenarnya. Ya ke? Ya. Dia adalah suami pada kakak saya. Itulah. Jadi dia tu lama saya tengok zaman bila dia asyik main seruling, dan seruling dia tu best. Bantu. Dia buat lagu ni, dan dia yang buat sebab dia banyak juga yang terlibat dalam album Dandut saya bersama dengan Agosti dulu, dan banyak lagu-lagu dia lah. Dan ini adalah lagu ciptaan Moha, dan liriknya adalah Ismi Rusli dan juga saya. Kita bergabung dan lahirlah lagu Kemenangan ni. Akak nyanyi sikit lagu ni. Dengarlah itu takbir yang berkumandang, tandanya kini tiba di ambang pintu Syawal. Setahun menunggu, inilah harinya kita raikan satu kemenangan. Dah. Itu verse pertama dia lah. Kalau nak kira konsep, apa konsep lagu ini? Dia konsep dia sebenarnya dia ada slow zapin, dia ada awal, nanti ada masuk elemen-elemen Arab sikit, dan campur dadu sikit. So lagu-lagu raya nak kena ada elemen macam tu. Dia mesti sebelum tu akan orang terdengar macam lagu raya yang happy mood lah, happy lah. Sebab saya pada awal memang saya sukakan lagu-lagu raya yang bentuk happy ni, sebab nak gambar kita ni memang happy pun sambut raya kan, nak sesedia buat apa kan, walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID ni. Kak, kalau setiap kali datang raya, apa yang bermain dalam fikiran akak mengingati seseorang yang dah hilang dari mata? Siapa yang bermain dalam fikiran? Sekarang ni, kalau dulu saya tak terfikir apa-apa lah, sebab sekarang saya arwah abah dah tak ada. Sebab arwah abah itu adalah orang yang memang paling maksud saya dalam awal pembabituan saya dalam kerjaya seni saya ni, abah adalah orang yang paling rapat dengan saya. Dan daripada awal masa saya bersekolah, masa menyanyi di rumah orang kahwin tu, adalah abah yang paling dekat dengan saya, dan abah yang banyak beri tunjuk ajar dengan saya macam mana, dan dia orang paling rapat. So bila abah pergi, saya rasa hampir separuh daripada jiwa saya, dan saya rasa macam saya rasa macam saya dah, mood saya untuk nyanyi tu agak hilang seketika tau, macam sebab saya rasa abah ni adalah waktu pemberi semangat saya yang paling kuat. Jadi ada dalam awal-awal. Jadi bila raya macam ni, sebenarnya orang yang paling saya ingat, yang paling terdetik di fikiran saya adalah abah yang dah tak ada kan. So tiap kali bila ingat apa kegemaran makanan abah masa raya, so benda tu yang selalu bermain dekat fikiran saya lah, yang paling saya ingat lah.
Kak, bila COVID-19 ni datang pastinya ada impak. Siapa-siapa pun dalam dunia ni bila Memang ada COVID-19 ni, macam saya tak boleh keluar ke event, terpaksa buat podcast sendiri dekat rumah. Kan? Macam Kak, macam mana mendepani, menghadapi suasana macam kala COVID ni? Saya rasa memang bukan kita saja, semua orang akan terasa sama ada sikit atau banyak saja. Tapi semua orang akan mengadui macam nasib yang berbeza-beza. Dan saya tak tahu, macam saya, alhamdulillah, saya cuma yang saya terasa memang tak dapat pergi dah setahun lebih. Tak ada show yang betul-betul. Mungkin orang yang berlakon tu boleh juga dia orang punya syuting semua. Tapi kita yang menyanyi ni memang dah setahun lebih. Tak ada untuk pergi show-show macam biasa kita buat. Untuk itu yang pada sumber income utama kita maksudnya. Dan macam lately ni aja ada macam persembahan TV program yang macam tak ada audience, yang masih kita boleh buat, alhamdulillah lah. Tapi memang terasa sangatlah show-show tak dapat pergi. Tapi apa pun, kita ni hidup kita kena teruskan. Kita kena berusaha. Walaupun yalah simpanan tu macam saya ada simpanan saya masih ada masuk je. Saya memang ada simpanan saya sendiri, dan saya juga macam sebaik saya ada ni gantung pada rezeki. Saya berdoa dah ada bisnes sikit-sikit, nanti saya ada menjadi duta sikit. Jadi benda-benda tu membantu kehidupan saya. Walaupun tapi macam mana pun saya kena berusaha juga untuk menambah pendapatan saya. Walaupun kata orang ada simpanan pun, kalau kita lama-lama kita tarah pun bukit pun akan habis juga. So maknanya di samping kita ada tu, kita kena menambah juga, berusaha juga untuk menambah daripada segi mana pun yang kita rasa boleh. Saya rasa Akak dalam ramai artis BBNU artis-artis muda pelapis ni, penyanyi muda yang mana Akak nak sangat berduet dengan dia? Nak sangat berduet. Saya tak boleh nak cakap nak berduet sangat ni. Kau orang pula tak sudi berduet kita. Tapi tak adalah macam siapa kalau antara nama-nama penyanyi. Kalau nama-nama yang saya suka, kalau BBNU, antaranya saya suka Hakim Rusli. Antaranya yang paling suka saya. Tak tahulah, saya daripada dulu saya suka nyanyian dia, saya suka personality diri dia, dan saya suka sebab dia seorang yang saya rasa seorang bintang baru yang macam kreatif. Boleh buat lagu sendiri, dan lagu-lagu dia ada identiti dia sendiri. Bagi saya yang saya pandang dia di segi itulah. Itu antara saya. Di samping macam kalau tak BBNU ni, kalau yang baru ni saya macam Ernie Zakri and siapa ni, Aina Abdul, antara yang saya kagumi vokal dia, bakat dia, antara ramai. Akak, kita nak tunjuk beberapa gambar, mungkin secara ringkas Akak ceritakan situasi yang berlaku di ketika sebalik itu gambar. Di sebalik gambar ya. Mana pula Lis Budi nak tunjuk? Ini, mana Budi? Ini satu koleksi lagu wanita 90-an, Siapa Yang Bersalah. Okey. Dengan selendang ini koleksi, tapi saya rasa ini alamak, ini adalah kat studio cantik gambar ni. Ini saya edit saya rasa ni. Sebab dia background dia mungkin bukan ini, tapi gambar ni saya tahu untuk album mana. Gambar untuk album ke untuk album ke? Tapi ini dia buat balik semula sebab untuk koleksi. Sebab kadang saya tak tahu dah banyak sangat. Okey, gambar ni adalah satu yang ini, Akak cerita tadi ke? Yang mengaku ex-husband tu. Ini betul. Takkan lupa. Ya, betul. Okey, ini kat mana ni? Alamak, ini ini dengan peminat lah. Dia show saya rasa ni. Tak tahulah dia gambar. Saya tahu. Ini saya masa pergi di satu rombongan sekolah yang sampai, and then dia orang ternampak saya. Saya pergi ke satu majlis interview atau apa semua, dan dia orang ternampak dan minta saya bergambar. Saya rasa inilah. Dah tentu yang budak sekolah ni dah besar dah sekarang ni, betul tu. Okey, yang ni mungkin the latest kot. Ini saya buat untuk Raya. Program Raya last year kot, untuk ni, untuk apa ni, I Can See Your Voice. Baru lagi. I Can See Your Voice. Okey, ini gambar yang saya ambil sendiri daripada lensa kamera saya. Tengok budi.com. Ini saya pergi ke majlis pelancaran kalau tak silap saya untuk anugerah juara lagu. Pelancaran betul. Anugerah juara lagu. Tu beberapa tahun lepas. Ini Akak ke ni? Mana? Ya, saya lah. Ini lagu apa? Ini lagu Dirgahayu. Dirgahayu masa anugerah juara lagu untuk irama Malaysia. Tahun berapa agak-agak tu? Ni alamak, ni tanya Sam lah ni. Tahun berapa? Nanti pergi sama Sam. Ini Akak. Dah lepas mana? Itu masa tu Akak. Ya.
Ni masa dekat bertiga, akak tengah yang Datuk Tok T, Ella. Ya. Ni masa kita buat untuk program raya juga, kita bertiga. Tiga diva apa dah program apa dia punya tajuk dia tak ingat dah. Ini album Ketentuan. Album Ketentuan. Yes, dengan FMC. Lain lah muka akak masa ni. Memanglah dia sekarang angle lain jadi lain, jadi lain. Masa tu pun rambut akak lain. Akak dah lama dengan FMC berapa tahun? Lama dah. Itu pun album tu dah berapa tahun kan. Ini sungguh epic ya kak. Ini first album 86. Nampak. Hujung tahun 86. Masa tu lepas itu masa tu rambut tu semua, ada. Ini senyuman ni yang menjerat semua yang kata nak obses sampai ke nak keliling rumah ni. Ini rambut ni kalau tak buat macam dia dulu tak ikut trend. Tak trend. Dia rambut macam ni memang kira trend dulu. Buat macam ni. Rambut tu dulu walaupun rambut kita dulu kerinting kan. Pergi salon kena perm. Kena perm kan. Sebab apa? Nak jadikan kerinting macam tu mesti jambul depan je. Itu memang kira kalau tak ikut kalau tak percaya pergi tanya orang zaman-zaman ni. Betul tak rambut tu macam tu dulu? Kena. Ya betul. Rambut kerinting depan itu sajalah. Okey kak, sekali mungkin ada pesanan daripada akak buat semua penonton-penonton kita yang menyaksikan. Sudah tentu yang menyaksikan sampai habis ni adalah peminat setia yang begitu-begitu minat dengan akak Ramlah Ram kita ni, daripada dulu sampai sekarang. Sudah tentu peminatlah adalah tunggang ataupun tunggak kejayaan Ramlah Ram. Kalau tiada peminat mungkin tiada orang kata kejayaan Ramlah Ram juga capai ketika ini. Mungkin ada something yang akak nak bagi tahu dia orang. Ya betul. Saya sebenarnya daripada tulus hati saya, daripada rendah hati saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada minat-minat saya, khususnya yang bila dah macam saya ni, duduk macam saya ni adalah peminat-peminat setia saya yang mengikuti saya daripada dahulu lagi sampai sekarang, yang ada walaupun bukan saja di saat saya bahagia, di saat saja ketika saya berduka juga dia orang memberi semangat untuk saya, yang memahami saya, memberi semangat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana dia orang merupakan salah satu di samping keluarga, dia merupakan salah satu semangat saya, tulang belakang saya untuk saya terus kata orang terus berjalan, terus dengan dalam kerjaya saya ni, dan diorang yang nakkan saya terus berada dalam industri, khususnya kepada minat saya Ramlah Ram Group, di Ramlah Ram Group yang betul-betul banyak memberi saya semangat, banyak memberi saya sokongan dan ingin melihat saya terus. Saya amat menghargai apa yang korang buat untuk akak, dan akak tak terbalas untuk akak lah benda yang korang buat, yang berada dengan akak susah senang, dan harap dapat berikan sokongan sepenuhnya pada akak, terus memberikan sokongan buat akak selama-lamanya. InsyaAllah. Terima kasih. Okey kak, nampaknya borak sini habis ini menutup tirai untuk kali ini. Mungkin kita akan jemput lagi Kak Ramlah Ram bertamu dekat juga, sama-sama. Sudi nak tahu cerita akak semua kan, untuk orang semua kan. Saya dulu peminat akak yang pernah orang kata selalulah dengar lagu-lagu dia kan. Lagu dia memang nostalgia ya. So jadi kita teringatlah zaman-zaman kita sekolah menengah kalau dengar lagu akak ni. Yalah, Budi masa tu masa budak-budak remaja, sekolah menengah ya. Ingat lagi video klip akak yang tepi pantai tu. Saya mengulangi video klip macam tu ya. Sambil dengar video akak dengan Walkman. Oh ya ke? Lagu akak, lagu apa Cinta Kau Hanyut. Cinta Kau Hanyut datang sepi. Yes. Rumah saya tepi pantai. Oh ya ke? Jadi selalu bawa Walkman jiwang-jiwang dulu. Adik. Terima kasih banyak-banyak akak sudi datang. You guys yang sedang menonton ni, terima kasih banyak-banyak, dan sentiasalah orang kata support artis tempatan yang orang kata yang cukup-cukup berbakat, yang daripada dulu sampai sekarang tak hilang bisa dia. Ini dia Otai masih berbisa, Ramlah Ram yang kita kenali. Sampai di sini sajalah kita bersama. Sekejap lagi kita ada Zoe Rahman ya. So nantikan. Thank you so much you guys. Borak sini habis ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Dengarlah itu takbir yang berkumandang, tandanya kini tiba di ambang pintu syawal. Hai, jangan lupa dengarkan lagu saya, lagu raya saya, Kemenangan
di segala platform digital dan di YouTube juga. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua. Maaf zahir batin daripada saya. Selamat Raya.